kelebihan kita ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, ya Aba Bakr, ma dhannuka bithnain Allahu thalithuma. Ya Aba Bakr, apa yang kau sangka dengan kita ini berdua? Yakinlah, percayalah bahawa yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama. Sahabat-sahabat sekalian, siswa dan siswi, yang seterusnya mungkin kita boleh tengok tadabbur berkaitan dengan kisah para ulama kata ashabul jannatain. Yang seorang daripada mereka telah dianugerahkan oleh Allah dengan nikmat, dianugerahkan oleh Allah dengan kekayaan dan juga harta. Yang seorang lagi beriman. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut boleh tengok ayat 32 Kalau siapa-siapa nak tengok ayat 32, iaitu perumpamaan yang Allah berikan kepada Nabi SAW. Wadrib lahum mathal, berikan perumpamaan kepada mereka. Kita tengok kaitan. Yang ini tadi berkaitan dengan kisah orang yang beriman, pemuda yang beriman. Kali ini pula berkaitan dengan orang yang diberikan nikmat, harta, kelebihan, berkaitan dengan amwal, al-thamar, dan seumpama, Masya Allah, kebunnya, jannatain. Digambarkan ayat-ayat yang mula-mula 32, 33 dan seterusnya menggambarkan keadaan kebunnya yang cukup cantik dengan aliran sungai, kebun anggur, kemudian kiri kanan pula kebun kurma ataupun ladang tamar dan seumpamanya. Ini cukup menarik. Rezeki yang Allah berikan kepada, harta yang Allah berikan kepada, kelebihan yang Allah berikan kepada, yang ini Allah boleh berikan kepada sesiapa. Sama ada kita diberikan ataupun tidak diberikan, pengajaran yang paling penting adalah jangan merasakan sesuatu nikmat itu akan kekal. Itu paling penting. Sebab dengan keangkuhan, dengan bangganya, orang kafir yang mempunyai ladang ini kafir, kawannya muslim. Kat sini menarik, ada unsur dakwah. Bagaimana mereka berinteraksi, bagaimana mereka maknanya saling memberi nasihat, bagaimana yang seorang berbangga, seorang lagi ingatkan, berimanlah kepada Allah, Tuhan aku Allah, aku tidak akan syirikan kepada Allah. Sepatutnya kau kalau masuk ke tempat ini, aku bimbang nanti. Cuba tengok ayat-ayat tadi itu, semua itu dialog. Semua itu ada interaksi di antara Muslim dan juga kawan. Maknanya tidak ada masalah berkawan dengan manusia, aliran bagaimanapun pemikirannya dan seumpamanya. Tetapi ambil kesempatan untuk kita sampaikan dakwah. Saudara-saudari sekalian terlibat dengan bidang masing-masing. Saya dengan bidang saya. Ramai yang maknanya boleh memikirkan apa peluang untuk dia sampaikan berkaitan dengan Allah. Yang bisnes dengan cara bisnes, yang merawat dengan cara merawat. Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara, sewaktu ditanya oleh dua rakannya dalam penjara juga tentang mimpinya, tolong takdirkan. Nabi Yusuf tidak terus jawab. Dalam catatan ayat Quran tadi itu, tengok ayat itu selang 3 atau 4 ayat baru jawab. Sedangkan ayat berikutnya selepas soalan tadi adalah berkaitan dengan dakwah dan juga iman. Begitu juga dengan metodologi Al-Quran yang lebih kurang sama. Di dalam surah Al-Anfal, sewaktu orang-orang Islam selepas daripada peperangan Badar Al-Kubra yang berlaku tahun kedua Hijrah pada bulan Ramadan, peperangan yang pertama di dalam Islam, yang sebelum ini mereka ditindas, yang sebelum ini mereka telah dilakukan dengan kezaliman, dengan siksaan.
minta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ala tad'ullah lana, ala tastansirullah lana. Ya Rasulullah, tak boleh ke kau doakan kepada Allah untuk kita menang? Tak boleh ke minta pada Allah, ya Rasulullah, untuk Allah bantu kita berlawan dengan orang-orang musyrik? Allah sendiri menyebut di dalam Al-Quran, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Kami tahu ya Muhammad tentang sakitnya dada kamu, sempitnya jiwa kamu terhadap kata-kata yang mereka lemparkan kepada kamu. Sehingga saatnya mereka jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, bayang-bayang Kaabah, mereka jumpa Rasulullah, minta doa kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doalah pada Allah Ta'ala. Tak tahan. Rasulullah pun jawab, dulu ada satu umat beriman kepada Allah, pertahankan iman sehingga ditangkap seorang daripada mereka, dibenamkan separuh daripada badannya, didatangkan dengan gergaji dan digergaji daripada kepalanya, terbelah menjadi dua. Mereka tetap beriman kepada Allah, walakinnakum qaumun tasta'jilun. Tetapi kamu adalah umat yang tergesa-gesa. Sampai mereka itu Nabi masih tegur para sahabat. Padahal daripada umur Nabi 40 tahun menjadi Nabi dan juga Rasul, 41 tahun, 42 tahun umur Nabi, sehinggalah hijrah. Lepas daripada hijrah, tahun kedua hijrah, bulan Ramadan, barulah diizinkan untuk berperang. Berapa panjang dan berapa lama mereka telah dianiaya oleh orang-orang musyrik. Akhirnya peperangan, jumlah yang tidak balance, dan Allah izinkan kemenangan kepada tentera Islam. Selepas menang, mereka tanya Rasulullah, ya Rasulullah, macam mana dengan harta rampasan perang ini? Kami dapat portion ataupun tidak? Kami dapat bahagian ataupun tidak? Sebab itu direkodkan di awal surah Al-Anfal, Bismillahirrahmanirrahim, yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu ya Rasulullah berkaitan dengan harta rampasan perang. Mereka tanya soalan ini bukan soalan tentang takrif. Apa definisi pada istilah? Apa definisi pada bahasa? Bukan. Mereka tanya itu berkaitan dengan bahagian mereka ada atau tidak. Sebab ini harta rampasan perang. Kita dah menang. Ayat yang kedua bukan jawapan. Ayat yang ketiga bukan jawapan. Ayat yang keempat bukan jawapan. Kelima bukan. Keenam bukan. Sehinggalah ayat 41. Maknanya betulkan dahulu iman. Ayat pertama, ayat kedua, Allah recall balik apa yang menyebabkan kamu keluar daripada rumah masing-masing, bukan untuk berperang. Keluar sebab nak ambil barang. Ini cerita nak bagi tahu betapa iman ini cukup penting, betapa iman. Begitu juga dengan ashabul jannatain ini. Bila menyebut aku lebih banyak harta, ana aktsaru minka malan wa a'azzu nafa. Harta banyak, pengikut juga ramai. Bodyguard juga ramai. Yang ikut juga ramai. Dia berbangga dengan orang-orang fakir dalam kalangan orang-orang muslim. Tetapi Allah ingin tunjuk satu perkara yang menarik juga, bagaimana muslim ini sempat berdakwah, kemudian sebut kepada kafir ini, aku bimbang kalau nanti berlaku begini, dan akhirnya berlaku. Ingat tak kisah Nabi Yusuf AS, ayahnya sewaktu bimbang dengan anak-anaknya, waktu nak minta izin, aku bimbang takut nanti serigala makan. Dan akhirnya anaknya makan, anak-anak lain buat dengki. Cuma satu je kesilapannya, ambil baju tu, sembelih kambing, kemudian lumurkan darah kat baju tu sebagai bukti, tetapi dia terlupa untuk koyak-koyakkan baju itu. Ayahnya pun bila nampak anak-anak kata mati dimakan oleh Yusuf telah meninggal dunia dimakan serigala dan seumpamanya, dan perkataan ini adalah kebimbangan daripada ayah. Cuma yang ayahnya perasan dalam tafsir Ar-Razi menyebut, Nabi Ayub menyatakan, sejak bila mata yakunu dhi'bu haliman, sejak bila serigala ni jadi baik, makan anak aku tetapi tidak koyak baju.
korinah ataupun ilmu panggil apa korinah, clue. Tengok sesuatu, fahamlah sesuatu perkara yang lain. Dia akan jadi macam tu. Baik, apa yang sepatutnya kawan yang Muslim ini telah menyebut? Lebih elok untuk kita sebut, kalau kau masuk dalam kebun kau yang buah-buahan tidak pernah putus, Masya Allah, la quwwata illa billah. Ini antara doa dan perkataan yang cukup baik. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah menyebutkan satu hadis yang berkaitan dengan perkataan dalam ayat ini. Nabi telah bersabda dalam sebuah hadis, adullukum ala kanzin min kunuzil jannah. Aku ingin tunjukkan kepada kamu satu kanzun, peti ataupun bekas yang berharga daripada peti-peti syurga. Hadis. Apa dia perkataan itu? Perkataan itu adalah la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kelebihan harta, kelebihan ilmu dan seumpamanya, tawadhu, merendah diri cukup penting, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis yang lain, man tawadhu'a rafa'ahu. Siapa yang tawadhu, merendah diri, Allah akan angkat darjatnya di sisi Allah Ta'ala. Apa salahnya bila orang kata mungkin kau okey lah, kau power, kau banyak harta dan seumpamanya, la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya bagi aku melainkan apa yang diberikan daripada Allah dan juga kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini dididik di dalam ayat ini. Seterusnya, ada satu ayat dalam kisah ini juga selepas Allah binasakan, lalu akhirnya dia akur dengan nasihat yang diberikan oleh kawannya yang Muslim. Selepas daripada dibinasakan, dia kata, sepatutnya aku beriman, sepatutnya aku menyembah Allah Subhanahu wa taala, dan panjang disebut oleh para ulama tafsir. Lalu peristiwa ini menjadi satu perbincangan yang sepatutnya kita boleh tadabbur dengan baik berkaitan dengan taubat. Taubat ini yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah, meninggal tahun 676 Hijrah, antara ulama mazhab Syafi'i. Kitab yang masyhur dalam hadis adalah berkaitan dengan Riyadhus Shalihin, dihimpunkan, walaupun ada syarat Sahih Muslim pun dia buat juga. Imam An-Nawawi ini telah menyebut satu macam perkataan Imam Nawawi kata, qala al-ulama, para ulama telah berkata, at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Taubat itu adalah hukumnya wajib daripada setiap dosa dan kesalahan. Wajib hukum. So siapa yang berdosa tidak bertaubat, kalau kita ambil hukum taklifi. Dulu waktu kita belajar mungkin pernah sampai peringkat hukum terbagi pada dua, satu hukum taklifi, satu hukum wad'i. Hukum taklifi itu yang 5, wajib, haram, harus, sunat dengan makruh. Hukum wad'i berkaitan dengan sebab, syarat, manik dan seumpamanya. Kalau kita bunuh mak bapak kita, maka akan diharamkan daripada mendapat harta pusaka. Ini dipanggil manik. Berdasarkan kepada hadis, la yarithul qatil, orang yang membunuh tidak akan dapat harta pusaka. Kerana apa? Sepatutnya mak bapak meninggal, lepas meninggal baru dapat harta pusaka. So nak cepat dapat harta pusaka, dia bagi meninggal, bunuh ayahnya, akhirnya diharamkan. Terus menggunakan juga kaedah daripada hadis tadi, timbul kaedah fiqh yang menyebut man ista'jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmani. Siapa yang terburu-buru terhadap satu perkara sebelum daripada masanya, maka dia akan diharamkan daripada perkara. Ini contoh manik. Sebab, ada sebab, maka ada akibat. Ini hukum batin. Baik. Sekarang ni, yang berkaitan, bila disebut wajib berdasarkan pada definisi tadi, yang wajib ini buat dapat pahala.
tinggal juga akan dapat pahala, ganjaran. Maknanya tadi kalau wajib, haram dia terbalik, buat akan dapat dosa, tinggal dapat pahala. Sebab itu Imam Al-Qarafi, mazhabnya Maliki, dalam kitab Al-Furuq, meninggal tahun 684 Hijrah, dia telah menyatakan meninggalkan larangan Allah lebih mudah daripada melaksanakan perintah Allah. Laksanakan perintah Allah, contoh solat, kena berwuduk, kena tutup aurat, kena pakai terkub, kena maknanya menghadap kiblat, kena ijtihad kiblat tu betul ataupun tidak betul, tepat ataupun tidak tepat. Sebab orang yang berijtihad kemudian kiblatnya tidak tepat, lepas daripada berijtihad, lepas solat didapati itu bukan kiblatnya, maka solatnya sah. Berbeza dengan mereka yang tidak berijtihad, kiblat mana-mana dia pun solat, lepas solat orang beritahu, betul lah kiblat kamu, solatnya tidak sah. Itu bezanya. Kita betul. Jadi pergi kiblat lah. Kita betul. Taubat. Meninggalkan yang Semua cakap ada mau. Dia masuk selekoh sempang lain ni, dia lupa nak datang balik. Kalaulah wajib itu dengan definisi tadi, bermakna mereka yang berdosa, mereka yang buat maksiat tidak bertaubat, maka berdosa kali. Itu kesan. Sebab tu Imam Qarafi tadi dia kata tinggalkan larangan lebih mudah, sebab buat yang disuruh oleh Allah ada kos, ada sesuatu yang kita gunakan tenaga, gunakan peralatan, tapi tinggalkan larangan, kena buat apa-apa? Tidak perlu, tinggalkan kena marah. Sekarang tengah buat apa? Tengah tinggal kena marah. Dia tak perlu buat tindakan lain, tetapi